Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama di dalam majlis Allah pada pagi ini. Majlis kita pada pagi ini ialah di bawah tajuk Tadabbur Suratul Dukhan, siri yang kedua. Anjuran grup infak Masjid Darsa 18. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengiringkan taufik dan hidayah pada para penaja kita. Dijauhkan mereka semua daripada fitnah dunia dan malapetaka dunia dan akhirat. Dijadikan anak cucu dan keturunan mereka yang baik-baik yang akan berkhidmat kepada agama pada hari depan. Amin.
Pada hari ini kita berada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada siri kedua Tadabbur Suratul Dukhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal hum fi syakkin yal'abun. Ayat 9 hingga 16. Bal hum fi syakkin yal'abun fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adzabun alim rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful 'adzabi qalila innakum 'a'idun yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal hum fi syakkin yal'abun, bahkan mereka, iaitu orang-orang yang mensyirikkan Tuhan, fi syakkin yal'abun, dalam keraguan mereka bermain-main. Maksudnya orang-orang yang mensyirikkan Tuhan ni telah datang kepada mereka kebenaran, bahkan kebenaran itu ialah kebenaran yang yakin, tetapi mereka masih lagi ragu-ragu terhadap kebenaran yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rasul-rasul, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak membenarkan ajaran yang telah pun dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipermainkan. Mereka mempermainkan kebenaran. Mereka tidak mempercayai kebenaran yang telah pun dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah sebut, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Allah sebut fartaqib, tunggu. Yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin, tunggu hari ketika mana langit mendatangkan asap yang nyata. Jadi kita baca ini suratul Dukhan. Dukhan maknanya asap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sana ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 10 alamat kiamat. Di sana ada 10 alamat kiamat. Nabi sebut, la taqumu as-sa'atu hatta tarau 10 ayat. Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu melihat 10 alamat. Maka Nabi sebut, tulu'u syamsi min maghribiha, naik matahari sebelah baratnya. Wad-dukhan, dukhan maknanya asap. Yang ketiga, wad-dabbah,
Yang ketiga, sejenis binatang namanya dabbah. Dabbah ni kerjanya ialah chop lidai orang yang dia berjumpa dengan mukmin ataupun kafir. Kalau dia berjumpa orang beriman, dia chop lidai mukmin. Kalau dia berjumpa dengan orang kafir, dia chop lidai kafir. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Seterusnya ialah keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj satu puak, Ma'juj satu puak. Ya'juj wa Ma'juj ni, Ya'juj ada 40 bangsa, Ma'juj ada 40 bangsa juga. Jadi maknanya bayangkan banyak mana Ya'juj wa Ma'juj yang akan keluar di akhir zaman setelah mereka berjaya untuk memecahkan tembok yang dibina oleh Zulkarnain dulu. Punya banyak je mereka sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka keluar daripada gunung tu, mereka keluar daripada gunung yang menyekat perjalanan mereka ialah satu tasik. Akhirnya mereka hirup ataupun minum air dari tasik tersebut. Punya banyaknya mereka sampai kering pada tasik tersebut. Dan Ya'juj Ma'juj ni dia akan menyebar ke seluruh dunia, bertebak Ya'juj Ma'juj ke seluruh alam dan merosakkan muka bumi. Ya'juj Ma'juj ni yang paling kecil ni sejengkai, hak paling tinggi tiang elektrik. Macam mana dia kita pun tak tahu. Di antaranya dia cerita daripada ahli ulama tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kalau dia nak duduk, dia tak perlu hampak tikar, dia hampak telinga dia. Telinga dia tu dia hampak, dia duduk. Bayangkan dia macam mana. Dia akan main buat kerosakan di atas muka bumi. Kalau Allah start, ada lagi ketika tu penuh, Allah start penuh dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun tak boleh mengaji dah waktu tu kalau kita ada umur lagi. Dia musnahkan semua alam, membuat kerosakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya wa khuruju Isa, wa khuruju Isa bin Maryam, keluar Nabi Allah Isa daripada ataupun turun Nabi Allah Isa daripada langit. Nabi Allah Isa pernah hidup dulu di atas muka dunia. Kemudian ketika mana nak dibunuh oleh kaum dia, jadi mereka pecahkan masuk ke tempat rumah dia. Ketika nak dibunuh Nabi Allah Isa, Allah mengangkat Nabi Allah Isa ke langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj telah berjumpa Nabi Allah Isa di langit. Diangkat Allah ke langit, diangkat oleh Allah ke langit. Dan ketika Nabi naik ke langit, Nabi jumpa Nabi Allah Isa di sana. Dan akan turun di akhir zaman sebagai penerus syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dibunuh oleh kaum dia tu siapa? Jadi kata ulama, yang dibunuh oleh kaum dia itu ialah yang nak bunuh Nabi Allah Isa tu. Nabi Allah Isa diangkat ke langit, yang nak bunuh tu kata
ulama namanya Yahuda. Dia yang dibunuh. Jadi dia tu Allah tukar rupa jadi Nabi Allah Isa. Jadi orang lain ingat dia Nabi Allah Isa, orang bunuh dia. Dialah yang disalib tu. Dia yang disalib jadi cross dalam agama Nasrani. Jadi Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman esok. Dia naik ke langit dalam umur dia 33 tahun. Duduk di langit, kalau ikut Nabi Allah Isa umur dia hari ini dah 2022 tahun 2 bulan 22 hari. Hari ini 22 kan? 22 hari. Itulah hikmah pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sangat ingat bulan orang putih, tahun orang putih. Walaupun kita cuba ingat tahun Islam, tapi kita lupa pula lepas tu. Tetap kita ingat kalender orang putih juga. Sebab Tuhan nak bagi kita ingat tepat-tepat saat turun Nabi Allah Isa alaihissalam. Umur 2022 tahun umur dia. Tapi dia turun umurnya seperti orang yang berumur 33 tahun. Sebab waktu dia angkat ke langit hari tu umur 33. Turun pun umur tu. Siapa tak mahu pindah duduk langit. Duduk di bumi ni kena tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Turun Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa ni dia rupa macam bangsa mana? Nabi Allah Isa dia rupa orang putih, rupa orang Eropah. Itu rupa Nabi Allah Isa. Sebab dia bangsa Bani Israel. Kalau Nabi Allah Nuh ni dia rupa orang kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Nabi-Nabi. Jadi mereka rupa mereka itu ikut bangsa mereka. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wad Dajjal, dan akan turun di akhir zaman ini Dajjal. Dajjal ni siapa? Dajjal ni adalah Ibn Sayyad nama dia. Dajjal ni dia minal munzarin, iaitu di kalangan orang yang Allah panjangkan umur, dan dia sudah wujud daripada zaman berzaman sebelum ni. Cuma di zaman ini dia nama dia ni. Di zaman Nabi Allah Musa dia ialah Musa Samiri. Lepas tu di zaman ni dia orang ni pula. Di zaman ni dia orang ni pula. Dia berpindah-pindah zaman. Pada zaman Nabi kita SAW dia ialah Ibn Sayyad. Ketika berjumpa dengan Nabi berjumpa dengan Sayyidina Umar Ibn Sayyad ni. Ketika itu Sayyidina Umar nak pancung Ibn Sayyad, dia masih budak. Nabi kata mastata'ta, kamu tak akan mampu untuk bunuh dia. Dan akhirnya subhanallah sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dirantai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu pulau, di pulau British, di pulau-pulau British, yang dijumpai oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh seorang sahabat Nabi. Ketika itu, ketika ditemui itu, dia dirantai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia akan keluar di akhir zaman menjadi fitnah yang paling besar kepada umat Islam. Dajjal tak jadi fitnah kepada orang yang bukan Islam. Dajjal jadi fitnah kepada umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia akan duduk di atas muka bumi selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun.
hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, hari yang keempat baru macam biasa. Jadi pada hari yang sama dengan 40 tahun hari itu, para sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, adakah memadai kami sembahyang pada hari itu 5 kali? Nabi kata tidak memadai. Lepas tu macam mana nak sembahyang pada hari itu? Qadiru alaiha, kata Rasulullah, kadarkan. Mana hampa kena agak. Kalaulah subuh dan zuhur tu berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. 7 jam sembahyang zuhur. Zuhur dan asar tu berapa jam? 3 jam. 3 jam sembahyang asar. Asar dan maghrib berapa jam? 3 jam. Lepas 3 jam pula sembahyang maghrib. Maghrib dan isyak berapa jam? Sejam. Lepas tu pula sembahyang isyak. Itulah sembahyang di zaman Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman Dajjal ni semua orang terkesan dan tidak akan selamat kecuali orang-orang yang sentiasa membaca dan menghafal 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menghafal ataupun membaca ayat yang 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi. 10 yang pertama atas 10 yang kedua. Baca dan hafal, selamat daripada Dajjal. Kalau kita nak menyelamatkan keluarga kita, baca suratul Kahfi pada setiap malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Bacalah gila-gila. Kalau kita tak mampu nak buat, minggu ni isteri baca, minggu depan suami baca, minggu lagi sekali anak sulung baca, minggu hak lepas tu anak mana baca pula. Ini untuk menyelamatkan keluarga daripada fitnah Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dajjal ni sebenarnya dia telah menguasai dunia pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dia keluar mai esok, dia telah menghantar proksi dia untuk memerintah dunia. Dari dulu sampai hari ini, dunia telah diperintah oleh proksi Dajjal. Sampai orang Islam ikut semua yang ditunjuk, baik semua pada pandangan mata, sedangkan benda itu ialah yang telah pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah pun menjadi agenda Dajjal laknatullahi alaih. Dia wujud dalam sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, dalam sukan, dalam muzik, dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kesihatan, dalam ubat, dalam farmasi, semua ada dia. No? Semua ada dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya dia sudah menguasai kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ni zaman Dajjal. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa thalathata khuruf wa thalathata khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Dan akan berlaku 3 gempa bumi. Yang pertama gempa bumi di barat, yang kedua gempa bumi di timur, yang ketiga gempa bumi di semenanjung tanah Arab. Gempa bumi di barat, khasfun bil masyriq, gempa bumi di timur, khasfun bil maghrib, gempa bumi di barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan gempa bumi akan berlaku di semenanjung tanah Arab.
Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam, macam mana gempa bumi itu kita tak tahu, tapi memang dahsyat. Dan itu telah pun diramalkan oleh saintis, nanti akan tenggelam Thailand, akan hilang sekenting kera, akan tenggelam negara-negara seperti Indonesia, Sumatera tenggelam, separuh tanah Jawa tenggelam habis. Kita tak tahu apa kita. Ini akan berlaku gempa bumi di timur. Ketika itu orang tinggal sikit, mati banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang zaman Islam merintah dunia esok, manusia dah kurang. Hari ni orang nak buat bagi manusia sikit, dia cipta virus, dia buat corona dan bagi orang mati. Esok ni tak payah buat dah, mai hak Tuhan tu mati semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni tak tahu, memang takut. Jadi gempa bumi ni akan berlaku seiring dengan sebelum zuhur Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi dia akan mai sebelum Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam kita ni takut jugalah sebab kita pilot ni. Naik kapal terbang kan, naik kapal terbang, tengok bawah tu laut dengan darat sama lebih kurang lah. Ni kalau Tuhan nak buat, dia memang boleh buat. Tu kita kena takut, kena setiap malam tu kena taruh pengharapan tinggi pada Allah. Kita tak tahu apa akan jadi. Dia panggil khasfun bil masyriq. Yang kedua, wa khasfun bil maghrib. Khasfun bil maghrib ni iaitu gempa bumi di barat. Saintis dah beri isyarat tentang kemungkinan yang akan berlaku tu ialah melibatkan satu tempat, dia panggil gunung berapi, dia panggil Yellowstone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat orang duk pergi kelah tu, tengok apa ni ayam terjun had tinggi tu. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam, kita tak tahu. Sebab itu saintis sebut di antara yang tenggelam di belah barat ialah Amerika tu sendiri akan tenggelam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang juga akan berlaku ialah menenggelamkan Afrika pun tenggelam juga, habis dunia ni. Itu sunnatullah. Sebab dunia ni asal-asal dia ayak banyak, lautan, asal-asal dunia ni ialah laut. Itulah macam mana kita fikir macam mana koala hidup di Kuala Nerang kan, ni laut di sini, ni Kuala Nerang. Bahkan saya asal pada Kuala Pegang, Baling. Macam mana koala hidup nu di bukit nu, semua dulu ni ialah laut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laut semua dulu ni. Lepas tu bila mana Allah nak bagi kehidupan atas muka bumi, Allah bekukan di kutub utara, Allah bekukan di kutub selatan. Jadi ayak tu beku. Jadi akhirnya subhanallah, tapi hari ni nak mula runtuh lah. Dan minggu lepas saya tengok satu gunung bongkah ais besar, gunung Jerai dah runtuh, habis runtuh habis, menjadikan laut kita ni paras laut tinggi. Ayak laut, paras ayak laut tu dah semakin tinggi. Jadi tunggu masa aja alamat kiamat ni. Yang ketiganya ialah khasfun bi jaziratul Arab, gempa bumi di semenanjung tanah Arab. Itu juga isyarat kepada alamat kiamat juga. Kalau berlaku di tanah Arab, menyebabkan juga berlaku di Mekah dan juga Madinah. Nak kena habuan siapa tak tahu gempa bumi di Mekah Madinah ni. Ni orang duk pergi balik, pergi umrah. Siapa yang nak pergi, nak jumpa dengan gempa bumi tu, kita tak tahu.
Tapi kalau berlaku gempa bumi itu dahsyatnya, meruntuhkan habis bangunan-bangunan yang dibuat di Mekah dan juga Madinah. Hari ini mereka buat bangunan tinggi-tinggi, hotel-hotel yang dahsyat, yang hebat-hebat, bina untuk diruntuhkan oleh Allah. Bangunan jam tu tinggi, nanti runtuh bila mana berlaku gempa bumi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada hari berlaku gempa bumi itu, orang munafikin akan lari keluar daripada kota Madinah. Mereka tinggal kota Madinah. Orang beriman akan still dalam kota Madinah. Orang munafikin lari keluar habis. Dan kata ulama juga masalah Sayyidina Muhammad, kubah Rasulullah akan runtuh, kubah hijau akan runtuh. Baik itu kubah hijau ni dibina bersesuaian dengan zaman. Arkitek dia membina kubah hijau ni tidak tepat berdiri tegak, tapi dia sengit sikit supaya kalau runtuh esok tidak menimpa makam Rasulullah. Begitu yang akan berlaku di akhir zaman esok. Kita tak tahu ni, kira-kira dekat ni 2022, 2023, 2024 ni kita tak tahu. Cuma kita mengaji dulu, kita mengaji dan buat persiapan keimanan dalam jiwa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, wa narun takhruju min qa'ri adnin tasuqun nas. Seterusnya akan keluar sejenis api daripada negara Aden. Waktu mana Habib Omar main rumah saya, atau dia ziarah rumah saya di Tok Keling itu, soalan satu saya tanya kepada Habib Omar, soalan Sayyidina Muhammad tentang ni lah, tentang api yang akan keluar daripada Qa'ri Adnin, dari bawah tanah negeri Aden. Soalan Sayyidina Muhammad, api ni dia akan keluar, dia halau manusia. Maknanya bila api ni dia keluar, manusia lari. Api ni dia hambat manusia. Manusia pun berlari. Sampai waktu malam, manusia berhenti nak tidur, api tu berhenti. Siang, api tu ligan lagi, lari lagi manusia. Ni akan berlaku di akhir benda yang pelik-pelik. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok dalam video-video orang duk hantar kita dalam TikTok apa semua tu kan, api dia keluar daripada negara Arab ni, tapi tak dihighlight, tak disebarkan untuk manusia mengambil pelajaran. Api dah mula keluar api. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Okay, dalam alamat kiamat 10 ni disebut wad-dukhan. Yang kedua ialah dukhan. Dukhan tu ialah asap. Asap ni orang kata tu jerbu tu kot dah, hal tu daripada bumi. Asap ni daripada langit. Allah kata fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah satu hari yang mendatangkan oleh langit dengan asap yang nyata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, asap ni telah pun diisyaratkan oleh Rasulullah. Nabi sebut, inna rabbakum anzarakum salasan ad-dukhan ya'khudhul mu'mina kazubah wa ya'khudhul kafira fayamtafikhu hatta yakhruja min kulli masma'in minhu wa thaniyatu ad-dabbatu wa thalithatu ad-dajjal. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi peringatan pada kamu dengan 3 perkara. Yang pertama ad-dukhan. Ad-dukhan ni ya'khudhul mu'mina
kazukmah. Dukhan ni bila dia keluar esok, kalau kena orang beriman akan jadi macam sesma. Salah Sayyidina Muhammad akan jadi macam sesma. Kalau kena orang kafir, teruk. Dukhan ni kalau keluar kena orang kafir, teruk. Teruk macam mana? Daripada hidung dia keluar asap, daripada telinga dia keluar asap, dari duburnya keluar asap. Waktu tu kita kena duduk di rumah. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad tak tahulah macam tu macam mana, duduk di rumah 40 hari sebenarnya. Dukhan tu 40 hari. Kalau duduk di rumah no, Allahumma salli ala sayyidina, tak keluar rumah, tak tahu nak cari makan macam mana. Kalau gas habis, kalau keluar rumah nak kena, dunia penuh dengan asap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni siapa cerita ni? Ni Quran ni abang, pasti dah akan berlaku. Cuma bila tak tahu. Allahu a'lam. Tapi mungkin dia akan berlaku sebelum keluarnya Dajjal. Dan mungkin juga kita semua ni kalau siapa umur panjang sempat dengan zaman Dajjal. Tapi Pak Suyub tak mau. Guru saya Pak Suyub dia tak mau. Dia tak mau berjumpa dengan zaman tu. Dia berdoa, ya Allah Tuhanku, janganlah engkau bagi aku sampai dengan zaman tu. Akhirnya sebelum Covid dia mati. Covid ni ialah pra tu, nak pergi kot tu. Sebelum Covid dia meninggal. Anak murid kata, Tok Guru, Allah kabul permintaan dia tak mau masuk zaman akhir zaman ni. Pasal apa? Sebab bimbang akan akidah ketika tu. Tok Guru no, takut zaman ni. Kita tak takut, tak tahu. Rosak habis. Zaman ni celaruh habis agama kita. Sampailah semayang duduk jarak lagi. No? Allahumma salli ala sayyidina. Sampai hari ni orang masih takut nak bersalam lagi. Hak benar lain boleh buat, tak ada masalah. Perkara agama jadi masalah. Ni dah fitnah dah mula dah pada agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pening habis. Kemarin minggu ni ialah minggu cikgu-cikgu buat kenduri dalam kelas. Saya katakan, Ustazah, kenduri apa? Akhir tahun. Akhir tahun apa? Awal tahun. Pening. Kenduri akhir tahun, bulan awal tahun. Kan? Bulan apa? Bulan 2 awal tahun. Kenduri akhir tahun. Tak tahu nak jadi apa dunia ni. Allahu Akbar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, Allah, positif orang cukup banyak. Positif. Allahumma salli ala. Mari saya jumpa dengan satu pegawai. Apa idaman? Idaman tu lah. Lori sampah. Ha? Indah idaman. Apa? Idaman. Hamba lori sampah. Pegawai dia kata, Ustaz tolong doa. Baru habis kerja kami, Covid habis. Tu hak duk khidmat kita, hak duk ambil sampah kita tu tak kena macam mana. Memang hak ni Omicron ni dia memang dia punya jangkitan cepat. Tapi dia tak semua bahaya Delta hari tu. Kami kena Delta, teruk sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nahabak kata, taklah seteruk hari tu orang lah tak pakai gelang kan. Positif tak pakai gelang. Kita hari tu Allahu Akbar, ada Allah mengetahui. Lepas tu kemarin orang tanya, Ustaz bila nak habis semua ni? Bila nak habis? Tak lama dah.
Satu orang dalam KKM dia kata dia jangka habis 2023. Dia jangka habis, lepas habis lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Tak tahulah macam mana, sebab hari tu dia teruk. Lepas tu main hak virus yang hak main hak ni kurang, tak main hak teruk lagi ke, tak tahulah, no. Wallahualam, kita tak tahu, kerja Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tanya Panjang Azzuddin bila nak habis Covid Panjang, main Imam Mahdi habis dia dah. Tak tahu Imam Mahdi nak main bila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu alam. Jadi dukhan ni dia akan main, no? Sebab Allah sebut fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Tunggu, kata Allah. Fartaqib ni mana intip-intip, tengok, teropong-teropong. Yauma ta'tis sama, hari langit mendatangkan dukhan. Mana kita kena perhati ni. Sejak bila Tuhan suruh perhati ni? Sejak 1400 tahun dulu. Lepas tu lah ni dia ke dekat. Hari apa, esok ke, lusa ke, minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, tunggu. Dia jadi fitnah, musibah yang sangat dahsyat. Kita nak buat macam mana kita hidup zaman akhir zaman? Kita tak sangka bahawa kita nak duduk di zaman yang seteruk ni, sedahsyat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengaji anak-anak kita 2 tahun Covid, jah 2 takti apa, baca takti, nak kerti macam mana mengaji di rumah, tak depan guru. Tu fitnah akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang ada hikmah juga. Anak kita masuk universiti, dia nak habis universiti lah, ngaji di rumah ya, no? Jadi ada hikmah juga tu. Kalau universiti teruk jugalah, janganlah nak habis dah semester. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap dia akan sampai ke masa yang kita lepas pada semua ni. Tapi zaman Imam Mahdi lagi tak main, zaman Mahdi sama macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tukarlah kerajaan, berapa kali tukar pun semua sabar. Bukan semakin baik, semakin merosot kebaikan. Ulama diam 1000 bahasa, tak bagi sikit pun komentar terhadap apa yang ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi macam mana nak betul agama? Jadi semua ikut orang. Kita tak ada prinsip kita sendiri mempertahankan agama. Itulah yang jadi pada hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah selamatkan kita semua daripada musibah akhir zaman ini. Allah jauhkan kita semua daripada malapetaka yang akan merosakkan akidah kita semua dan anak cucu kita. Insya-Allah, moga-moga Allah sentiasa memberi kita istiqamah, sentiasa memberi kita kekuatan untuk kita berdepan dengan zaman yang penuh dengan musibah dan kecabilan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa bismillahirrahmanirrahim.